Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Beberapa hari lepas saya menerima satu mesej yang meminta saya untuk melihat satu posting di Facebook yang ada muka saya di situ, muka Dr. Zaharuddin, muka Ustaz Mustafa dan juga Imam Muda Abdul Jabbar. Saya terus lihat dan rupa-rupanya ia adalah kempen pelaburan kononnya patuh syariah. Sedangkan pelaburan itu jelas-jelas tidak patuh syariah. Sebelum saya jelaskan mengapa ia tidak patuh syariah, saya mahu membuat penafian di sini. Iaitu saya tiada kaitan dengan pelaburan ini, bahkan apa-apa sahaja pelaburan-pelaburan yang ada di media sosial. Saya tidak pernah endorse mana-mana pelaburan sebagai patuh syariah atau tidak patuh syariah kerana saya tiada autoriti berkenaan. Demikian juga saya tak pernah menjadi duta bagi apa-apa produk, sama ada pelaburan ataupun selain daripada itu. InsyaAllah satu laporan polis akan saya buat bagi memperkukuhkan penafian saya ini dalam masa terdekat. Jika selepas ini anda mendapati wujudnya penyalahgunaan gambar saya pada mana-mana medium, mohon terus maklumkan saya kerana ia sangat mencemarkan nama, peribadi dan kredibiliti saya. Yang kedua, saya yakin bahawa ini adalah syarikat scam yang tiada sertifikat dalam menjalankan kerjanya. Dan ia bukan ada atas nama ini sahaja. Ia pasti menggunakan page dan medium lain dengan gaya eksploitasi yang sama. Ketiga, syarikat yang kononnya patuh syariah ini memang hakikatnya tidak patuh syariah. Saya berikan beberapa sebab. Pertama, mereka telah dengan salah, bohong, curang dan jahat menggunakan gambar-gambar tokoh agama dengan tujuan untuk membohong masyarakat. Apabila masyarakat melihat gambar tokoh-tokoh ini, mereka cenderung mempercayainya. Kedua, mereka telah memberikan janji yang too good to be true. Yang ini merupakan sifat yang sangat jelas dalam pelaburan dan perniagaan yang bersifat bohong dan scam. Mereka kata, pulangan dalam tempoh 4 jam yang cukup lumayan. Labur 300 dapat 9,000. Labur 500 dapat 16,000. Labur 1,000 dapat 29,000. Jelas-jelas ini bohong. Kalau benar-benar ini adalah pelaburan yang sangat menguntungkan, orang yang buat iklan ini pasti dia tak payah buat skim pelaburan ini. Dia sendiri akan kaut keuntungan berkenaan. Bahkan kalau benar ia betul dan patuh syariah, pasti saya pun akan sertai. Bahkan pastinya kita kena cadangkan benda ni kepada pihak kerajaan Malaysia yang sedang mengalami krisis kewangan. Mereka juga turut melabur di dalam skim perlaburan syariah yang kononnya di kempen ini. Akhirnya nanti cepat sikit kita kaya, lebih banyak untung, rakyat boleh dibantu dan hutang-hutang negara boleh dibayar. Tetapi malangnya, ini hanyalah sifat too good to be true yang wujud dan tidak patuh syariah. Ketiga, janji keuntungan yang tidak pasti telah disebutkan di dalam poster ini. Perlu difahami bahawa kontrak pelaburan Islam dikategorikan sebagai kontrak amanah yang mana kedua-dua pihak dalam kontrak amanah seperti musyarakah adalah rakan kongsi yang perlu saling bantu-membantu atas dasar kedua-duanya pemegang amanah terhadap wang modal masing-masing. Mereka bersepakat menggunakan modal tadi bagi menghasilkan keuntungan yang boleh dinikmati secara bersama. Bukannya satu pihak terpaksa menjamin keuntungan atau keselamatan modal manakala yang satu lagi bergoyang kaki. Jika ia dilakukan, ia mencari asas utama kontrak amanah. Tiada alasan munasabah dan boleh diterima hukum Islam boleh menjustifikasikan tindakan terbabit. Kecuali apabila terdapat pecah amanah dan kecuaian yang cukup jelas. Anda boleh rujuk dalam kitab Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah yang diterbitkan oleh Awfi, muka surat 67. Seterusnya, apabila pemberian duit atas nama pelaburan kemudian dijanjikan pulangan-pulangan tertentu dan jaminan modal pun akan dikembalikan, maka ia akan berubah sifatnya menjadi riba. Tetapi nafsu manusia yang sukakan keuntungan pastinya akan merasa tidak selesa dengan hukum ini. Inilah punca utama pelaburan dengan jaminan keuntungan menjadi batal. Majlis Penasihat Syariah Dunia menyatakan, idza syarata ahadu tarafain li nafsihi mubalaghan maqtu'an fasadat al-mudarabah. Apabila mana-mana pihak menetapkan baginya satu jumlah untung yang tetap dan pasti, maka rosaklah akad pelaburan mudarabah itu. Ada rujuk dalam Ma'ayir Asy-Syar'iyyah halaman 240. Saidina Ali pernah sebut, dia kata, la dhamana ala man syurika fir ribhi. Tiada jaminan ke atas sesiapa yang dikongsi keuntungan dengannya. Rujuk dalam kitab Al-Mughni oleh Ibn Qudamah jilid kelima muka surat 32.
Jika terdapat jaminan keuntungan atau jaminan modal dikembalikan, ia juga akan menyanggahi prinsip asal pelaburan Islam yang meletakkan konsep li'annal ghunma bil ghurmi. Keuntungan adalah melalui penanggungan risiko. Anda boleh rujuk kaedah ni di dalam Qawaid al-Fiqhiyah, dalam kitab-kitab Qawaid al-Fiqhiyah, antaranya yang ditulis oleh An-Nadwi rahimahullah. Dalam keterangan kepada kaedah ini disebutkan di bawahnya, sesiapa yang berkehendak mendapatkan manfaat dari sesuatu, mestilah baginya menanggung mudaratnya juga. Anda boleh rujuk dalam Durarul Ahkam, Syarah Majallah Al-Ahkam. Bermakna pihak yang boleh menerima keuntungan adalah pihak yang sama-sama bersusah payah menanggung risiko kerugian sejurus mereka cuba menghilangkan risiko-risiko berkenaan. Bahagian keuntungan tidak lagi wajar diserahkan kepada mereka yang terjamin sahaja. Jadi sahabat-sahabat, saya ingin jelaskan kepada anda, ingatkan kepada anda untuk berhati-hati dengan pelaburan seperti ini yang cukup banyak ada di media sosial. Menggunakan nama-nama tokoh dengan tujuan nak mengaut keuntungan peribadi. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang yang juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.